Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan riba. Jumpa lagi muka surat. Tak jumpa muka surat. Tak jumpa muka surat. Baik, jadi insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan riba. Katanya wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'ah. Maksudnya, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegah ia daripada menjual binatang dengan binatang secara bertangguh. Rawahul khamsatu wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnul Jarud. Telah diriwayatkan dia oleh 5 orang ulama hadis dan mengatakan hadis ini sebagai hadis sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnul Jarud. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Samurah bin Jundub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjual binatang dengan binatang secara bertangguh. Maka ada sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak boleh kalau orang tu nak jual binatang dengan binatang secara bertangguh, tapi kalau secara tunai hukum dia adalah dibolehkan. Okey, kita hurai lebih panjang sikit. Dalam masalah jual binatang dengan binatang yang masih lagi hidup, dia binatang ni dia tidak termasuk dalam benda ribawi. Dia tidak termasuk dalam benda ribawi. Kalau kita jual binatang dengan binatang secara tunai tanpa bertangguh, maka hal tu tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya boleh melakukan jual beli tersebut. Sehingga kan Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarhus Sunnah ada menyebut
wal 'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilmi kullihim annahu yajuzu bai'u hayawan bihayawanain hadiran sawa'un kana al-jinsu wahidan aw mukhtalifa. Maksudnya apa hak yang diamalkan di sisi ahli ilmu keseluruhannya bahawasanya harus kita jual seekor binatang dengan dua ekor binatang, tapi dengan syarat benda tu ada, benda tu diserah selalu tanpa bertangguh, sama ada binatang itu daripada jenis yang sama ataupun jenis yang berbeza. Okey, sebagai contoh untuk kita faham masalah ni. Kita ada saham kambing seekor. Kita nak jual kambing kita seekor, kambing kita kambing kapung. Dengan kita nak beli seekor kambing jenis lain, baka bor. Baka jenis ada jenis kambing baka, kita kambing kapung. Ya, kita nak beli kambing dia dengan bayaran kambing kita. Boleh ke tak? Boleh. Adakah disyaratkan seekor sama seekor? Jawapannya tidak disyaratkan seekor sama seekor. Kalau hak yang kita 3, hak dia seekor pun tak apa. Hak kita 4, hak dia seekor pun tak apa. Hak kita seekor, hak dia 3 pun tak apa. Hak tu tidak menjadi masalah kerana kambing ni hak yang binatang, hak yang jangan hak yang sembelih lah, daging itu masalah lain. Kambing ni dia tidak termasuk dalam benda ribawi. Jadi kalau kita jual secara tunai tanpa bertangguh, walaupun tidak sama, tidak menjadi masalah dengan kesepakatan ulama. Cuma hak yang berlaku perbezaan di kalangan ulama nisbah hukumnya adalah andai kata benda hak yang kita jual saat ni tu secara bertangguh. Boleh tak kita nak jual binatang ni seekor dengan binatang ni seekor secara bertangguh, ataupun binatang ni seekor bayaran dia 2 ekor binatang secara bertangguh? Hak ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i sahaja, bukan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, bahawasanya hukum menjual seekor binatang dengan bayaran dia 2 ekor binatang ke 3 ekor binatang yang lain secara bertangguh, hukum dia adalah dibolehkan. Bukan tidak dibolehkan. Ni mengikut pandangan majoriti ulama. Manakala hadis ni nanti kita akan cerita bagaimanakah majoriti ulama menghuraikan hadis ini. Kerana benda diharuskan, kerana pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku yang mana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli unta untuk dipersiapkan dalam peperangan dengan cara membayar 2 ekor unta. Dia beli seekor dengan cara membayar 2 ekor unta, tapi bayaran secara bertangguh. Okey, jadi sekarang ni unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bagi belaka dah. Siapa-siapa hak yang nak pergi perang, bagi belaka habis unta. Jadi apabila habis, maka ada sebahagian daripada sahabat dia pergi beli unta. Baik, dia pergi beli unta dengan bayaran secara bertangguh. Tak apalah, aku nak beli unta mu seekor, nanti aku bayar 2 ekor. Akan datang bulan depan ke 2 bulan, gitulah. Jadi ada sebahagian daripada sahabat melakukan hal tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berpandukan kepada hadis ini, majoriti ulama termasuklah mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak menjadi masalah kita jual binatang dengan bayaran dia binatang, bayaran dia binatang secara bertangguh. Manakala hadis ni, hak yang kata tak boleh ni, jual binatang dengan binatang secara bertangguh, majoriti ulama kata hak tak boleh gini. Kita jual binatang kita dengan bayaran juga binatang. Pembeli pun menangguh bayaran, penjual pun menangguh barang hak yang dijual. Okey, saya beli unta awak, unta awak serah kepada saya bulan depan, saya bayar dengan unta saya, juga saya serah 2 bulan depan. Baik, dua-dua buat pertangguhan belaka, maka hak tu adalah tidak dibolehkan. Tapi kalau pertangguhan bayaran sahaja, maka hak tu tidak menjadi masalah kerana hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni jual binatang dengan binatang. Dia ada pula perbincangan jual binatang dengan daging. Ada perbincangan. Jadi bincang oleh ulama. Begitu juga antara hak yang dibincang oleh ulama adalah jual daging dengan daging. Ada dibincang oleh ulama. Jadi kalau jual daging dengan daging
Yang mana daging hak yang kita nak beli dengan daging hak yang kita bayar. Ni kita kena faham ni, kita faham molek. Kalau beli daging dengan duit, tu tak ada isu. Daging sebagai bayaran, kita beli pun daging juga. Contoh kita kata, kita rasa nak makan daging lembu dia. Sebab bunyi kata lembu dia ni urat daging halus. Kita lembu kita urat daging kasar. Orang yang biasa makan daging dia faham lah sebut urat daging halus, urat daging kasar. Orang yang tak biasa makan daging atau makan hak memang tak tahu ke benda, makan aja dia tak tahu. Hak sebut kata urat halus, urat kasar, dia ada jenis lembu, ada urat halus. Lebih sedap daripada lembu urat kasar. Baik, atau orang-orang lah. Jadi kita nak makan lembu dia hak daging urat kasar. Lembu kita daging urat halus. Sebab lembu kita lembu kapung je. Baik. Jadi daging lembu dengan daging lembu kita nak buat pertukaran. Pertukaran tu jual beli tu, pertukaran. Dan daging adalah benda hak yang kita boleh makan. Hak kita nak bayar pun daging juga benda hak boleh kita makan. Jadi benda ribawi. Maka ketika tu maka mesti kena cukup 3 syarat sebagaimana hak yang kita bincang pada minggu-minggu lepas. Yang pertamanya mesti kena sama banyak. Yang keduanya mesti kena tunai. Tidak boleh menangguhkan pembayaran dan penyerahan barangan dan pembayaran hak yang kita nak bayar apabila kita beli tu dengan daging juga itulah. Yang ketiganya mesti kena buat penyerahan dalam majlis akad. Jadi yang pertamanya mesti kena sama banyak, yang keduanya kena tunai, yang ketiganya mesti kena buat penyerahan dalam majlis akad. Kalau sekiranya tidak cukup syarat tersebut, maka berlakulah riba. Mungkin berlaku riba al-fadl, mungkin berlaku riba nasi'ah, mungkin berlaku riba al-yad. Sebagaimana yang kita cerita pada minggu lepas. Dia berbeza kalau daging saat itu berbeza jenis. Contoh kita kata kita rasa nak makan daging kambing, kita ada daging lembu. Okey, jenis yang berbeza. Maka apabila jenis yang berbeza, sebahagian daripada ulama menyebut perlu kepada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah mesti kena tunai. Syarat yang kedua mesti kena buat penyerahan dalam majlis akad. Kerana daging termasuk dalam benda ribawi. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adhnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum. Baik. Maksud dia benda dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Katanya, telah aku dengar, maksudnya aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, apabila berjual beli sekalian kamu dengan 'inah dan mengambil sekalian kamu akan segala ekor lembu dan redha sekalian kamu dengan bertanam tanaman dan meninggal sekalian kamu akan perang sabilillah, nescaya dikeraskan oleh Allah atas sekalian kamu akan kehinaan. Tiada boleh meninggalkan dia oleh sesuatu hingga kembali sekalian kamu kepada agama kamu. Baik. Hadis ni diletakkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram dia dalam bab riba. Baik. Cuba kita tengok. Masalah benda di sini sehingga dilarang dalam hadis ni. Cuba kita tengok. Hadis ni Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita bahawa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berjual beli secara ataupun berjual beli 'inah. Di sana ada jual beli yang dinamakan sebagai jual beli 'inah. Jual beli 'inah mana pula? Bukan jual beli inah dah. Berjual beli 'inah lagu mana? Jual beli 'inah sebagaimana hak yang disebut oleh ulama fiqh adalah ada beberapa penafsiran. Maksud jual beli 'inah
hak yang disebut dalam hadis ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang paling masyhur disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juzuk yang ke-9 halaman 96. Dia kata ashharuha, hak yang paling masyhur penafsiran jual beli inah adalah an yabi'a sil'atan bi thamanin ila ajalin ma'lum. Dia menjual barang dia dengan bayaran kepada tempoh yang tertentu. Okey, kita contoh. Ni, penjual ni barang hak yang dia jual. Dia khabar mana kepada pembeli? Ni, hamba jual barang ni, kereta ni ke awak dengan harga 50,000, awak bayar 2 tahun akan datang. Okey, 50,000 awak bayar setahun akan datang ke? 2 tahun akan datang pun, ataupun awak bayar 2 tahun, setiap bulan awak bayarlah 2,000 ke ataupun 1,500 ke. Baik, dia jual barang ni dengan harga berhutang. Lepas daripada tu, kata dia lagu mana? Thumma yashtariha nafsaha naqdan bi thamanin aqal. Kemudian dia beli balik. Okey, hamba beli balik barang hak yang hamba jual ke awak dengan harga 40,000 secara tunai. Okay, nampak tak? Jadi hamba beri kepada awak pitih 40,000 secara tunai. Lepas tu barang ni boleh ke dia mula. Jadi pembeli saat itu kena benda. Pembeli kena bayar hutang. Okey, nampak kan? Hamba ulang sekali lagi untuk kita faham masalah ni. Kita buat contoh rumah. Nak mudah sikit kita buat contoh rumah. Jadi penjual kita, okey, si A ni dia nak beli rumah daripada penjual. Penjual kata, boleh saya jual rumah ni kepada awak. Okey, ataupun kita buat lebih mudah kita nak faham. Ada seorang ni dia nak guna duit. Kita buat lebih mudah faham. Saya nak guna duit ni. Baik, saya nak guna duit. Jadi dia pun pergi jumpa dengan orang yang kawan-kawan dia ke, orang yang ada piti banyak. Boleh tak? Awak saya nak guna piti 40,000, saya nak berhutang dengan awak. Kawan dia kata, kalau saya beri awak hutang 40,000, awak kena bayar 40,000. Jadi saya dapat pahala je. Saya tak dapat lebih. Kalau saya buat lebih, saya dapat dosa. Kerana hutang hak 40,000, kalau bayar 45,000, maka dikirakan riba. Okey, jelas dah tu. Jadi kawan dia duk fikir keuntung je, orang negara duk fikir keuntung je. Pahala kediang Pahala kediang. Lepas tu dia buat apa ni? Okey, kawan dia kata ginilah. Hamba ada rumah sutih. Gini. Hamba jual rumah ni ke awak. Awak jual rumah ni ke awak dengan harga 50,000, setiap bulan awak bayar 2,000. Setiap bulan awak bayar 2,000. Okey, bayar secara berhutang. Jual secara berhutang. Kata kawan ni, okey, saya beli. Okey, jadi sekarang ni rumah tu milik pembeli. Apa yang diwajibkan kepada pembeli? Bayar 50,000 kepada penjual. Sebetul, penjual kata, okey, rumah ni awak jual kepada saya 40,000, saya bagi duit cash. Okey, nampak tak? Lepas tu, dia pun ambil rumah tu. Dia ambil. Maka jual ini dinamakan sebagai bai'ul 'inah yang dilarang oleh Nabi SAW. Majoriti ulama menghukum haram jual beli ini. Namun ada sebahagian daripada ulama, antaranya ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan jual beli seperti ini sah, tapi hukum dia makruh, tidak haram. Baik, majoriti ulama kata haram. Bukan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan bahawasanya jual inah ini adalah jualan yang dilakukan oleh pemakang riba. Dia kata mana? Jualan ini dilakukan oleh pemakang riba untuk mencari helah, untuk mendapat harta orang dengan cara makan riba. Ini perkataan siapa? Perkataan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Namun Imam Syafi'i tidak berpandangan seperti sedemikian. Imam Syafi'i mengatakan jualan tersebut sah kerana ada ijab, ada qabul. Jadi apabila ada ijab, ada qabul, saling redha meredai, kira sah. Tapi perbuatan itu makruh. Makruh ni adalah benda yang dilarang oleh agama, tetapi tidaklah larangan dia sampai ke berdosa. Baik, itu bai'ul 'inah sebagaimana yang masyhur yang ditafsirkan oleh ulama. Jadi hamba ambil penafsiran tersebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah.
Dia kata lagu mana? Thumma yashtariha nafsaha naqdan bi thamanin aqal. Dia beli pula barang hak yang dijual. Dia beli pula barang hak yang dijual dengan harga tunai, tapi harga lebih murah daripada harga hak yang dia jual secara bayar angsur-angsur saat ni ataupun secara hutang. Baik. Katanya ni hak yang disebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Soalannya lagi, kenapakah jual ini dinamakan sebagai bai'ul 'inah? Kerana perkataan 'inah diambil daripada perkataan ain. Ain ni benda. Maksudnya benda. Jadi rupa-rupanya kalau kita tengok benda hak yang dijual oleh penjual kepada pembeli sebenarnya penghujungnya menjadi milik pembeli. Apa hak yang menjadi apa hak yang teruknya adalah sekali lagi bai' al-'inah dinamakan sebagai al-'inah kerana al-'inah diambil daripada perkataan ain. Ain ni benda, diri. Maksudnya benda hak yang dijual oleh penjual sebenarnya menjadi milik kepada dia, kembali kepada dia semula. Hak yang kena bebanang, kena bayar lebih adalah pembeli. Baik. Tapi kita kepada masalah bai'ul 'inah memang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma larangan ni haram ke, larangan makruh ke? Jangan kata tidak dilarang. Ini jelas dalam hadis. Jangan kata ada apa tak ada masalah. Dak, hak tu salah kalau kata ada apa tak ada masalah sebab Rasul larang. Rasul royak benda comel buat kerja gini. Cuma adakah larangan itu makruh ataupun haram? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama fiqh. Majoriti ulama fiqh mengatakan haram. Manakala sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan sah jual beli tersebut, namun jual beli itu tetap hukum dia adalah makruh. Baik. Jadi itu maksud jual beli 'inah. Kata Rasulullah lagu mana? Apabila berjual beli sekalian kamu dengan jual beli 'inah. Jadi benda ni benda tak comel ni. Sebab Rasulullah sebut lagu ni. Dan mengambil sekalian kamu akan segala ekor lembu. Maksud dia mengambil daripada kamu akan segala ekor lembu. Okey, kita nak faham perkataan ni kita kena tengok keadaan dulu. Dulu orang berkebun, kalau nak gala dia akan guna lembu. Jadi guna lembu, orang gala itu duduk depan lembu, dia duduk belakang lembu. Dia duduk kat belakang ekor lembu. Jadi maksudnya perkataan ini adalah kiasan daripada duduk sibuk dengan bercocok tanam sehingga meninggal berjuang di jalan Allah. Sehingga meninggal berjihad di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Okey, dua. Bercocok tanam salah ke tak? Tak salah. Cuma bercocok tanam sehingga mengabaikan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah, iaitu berjuang di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Hak tu hak yang sebenarnya salah. Baik, dua. Yang ketiganya, dan redha sekalian kamu dengan bertanam tanaman. Oh, suka dengan kerja, tak apa dah, tak cara dah. Tak cara dah nak pergi ke mana, nak berjuang apa semua sekali. Dah sedap dah kerja, boleh pitih, makan senang. Pergi perang ni, pergi berjihad ni, kena tinggal kampung halaman, tinggal anak bini, tempat tidur tak tahu mana, tak ada boleh tidur di bawah bumbu-bumbu tidur dengan terawa gitu, kan susah. Baik. Tengok benda hak yang dia dapat. Yang pertamanya dia mengambil jual 'inah. Yang keduanya duduk cara sibuk dengan kerja. Lupa tanggungjawab berjuang pada jalan Allah. Okey. Lepas tu dan meninggal sekalian kamu akan perang sabil. Perang sabilillah. Nescaya dikeraskan oleh Tuhan atas sekalian kamu akan kehinaan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kehinaan kepada kamu daripada bermacam-macam sudut. Allah Taala bagi kehinaan kepada kamu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tidak boleh meninggal dia oleh sesuatu hingga kembali sekalian kamu kepada agama. Kehinaan itu tetap melazimi orang tersebut sehingga dia kembali semula kepada agama dia, duduk fikir balik tentang hal-hal yang berkait dengan jihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita buat contoh untuk kita pada hari ini. Untuk kita nak hurai hadis ni sesuai dengan keadaan kita pada zaman kita ni. Baik, ada orang siang malam duk sebut cari pitih. Cari pitih tak ada masalah. Kerana kita perlu kepada makan. Kita kena tanggung anak bini kita. Tapi siapa ke cari pitih semaya bang dok?
Siapa ke cari pitih duduk dalam majlis ilmu agama dok. Cari pitih siapa lupa untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan tolong membantu pula untuk menyebur kemungkaran dalam masyarakat, maka orang ni Allah Subhanahu wa taala akan bagi kehinaan di dunia dan di akhirat. Sehinggalah dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, barulah tercabut kehinaan itu daripada diri dia. Baik, ada orang kita, sebahagian daripada orang kita ada masalah dalam hidup dia, masalah dengan keluarga, masalah dengan ni, masalah dengan ni, masalah dengan ni. Dia jadi serabut. Mana nak hilang masalah ni? Jawapan dia lagu mana? Untuk menghilangkan kehinaan tersebut daripada dirimu, caranya adalah mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah hilang perkara tersebut daripada dirimu. Ini hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghina kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menyelamatkan kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, rawahu Abu Dawud min riwayat Nafi' anhu wa fi isnadihi maqal wa li Ahmad nahwuhu min riwayat Atha wa rijaluhu thiqat wa sahhahu Ibnu al-Qattan. Maksudnya, hadis ini telah diriwayat oleh Imam Abu Dawud daripada riwayat Nafi'. Dan pada sanadnya ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis, adalah masalah sikit. Dan begitu juga hadis ini diriwayat juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada riwayat Atha, dan perawi-perawinya adalah perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai, sehingga Kang Imam Ibnu al-Qattan menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Seterusnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. Baik, maksudnya, dan telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Umamah, dengan Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, siapa yang memberi syafaat bagi saudaranya akan satu syafaat, lalu saudaranya itu memberi hadiah baginya sesuatu hadiah kerana syafaat tersebut, kemudian dia menerima hadiah itu, maka sesungguhnya telah mendatang ia akan satu pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi maqal. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud, dan pada sanad hadis ini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama hadis dalam menilai hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini ataupun untuk kita faham hadis ni, kita kena faham apakah syafaat dulu. Benda syafaat sebenarnya. Okey, syafaat ni begini. Kita minta pertolongan seseorang untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita dengan seseorang yang lain. Itu makna syafaat. Kita minta seorang membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Tiba-tiba orang yang kita minta bantu saat itu dia bantu kita. Pergi jumpa dengan orang sekian, maka selesai masalah kita. Orang yang selesai masalah gembira sangat, dia pun ambil PT 100 ya, kepada orang yang menjadi perantaraan saat ni. Itu maksud dia. Maka orang yang menjadi perantaraan saat ni, kalau dia mengambil hadiah daripada orang yang diberi syafaat saat ni, maka dia telah mendatangi satu pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Maksudnya perbuatan itu adalah salah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sebab dia salah. Okey, kita nak faham salah dari sudut mana salah. Kita kena faham dulu, agama kita menyuruh dan memerintah supaya kita memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan.
Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam sahih bagi keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Hendaklah mu memberi syafaat, nescaya mu akan diberi ganjaran oleh Allah. Hendaklah mu memberi syafaat, nescaya mu akan diberi ganjaran oleh Allah. Jadi kita dituntut untuk bagi syafaat. Baik, dan ganjaran syafaat Allah Subhanahu wa taala bagi. Kadang-kadang memberi syafaat kepada orang, hukum dia adalah wajib. Hukum dia adalah wajib. Bantu orang yang dizolimi, hukum dia adalah wajib. Tiba-tiba kita menerima hadiah daripada melakukan perkara yang diwajibkan kepada kita, maka sebab itulah hukum dia adalah salah. Hukum dia adalah dilarang oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba nak sebut beberapa cerita yang berlaku kepada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemberian hadiah ketika dia bagi syafaat kepada orang lain. Okey, sebagai contoh, katanya dalam kitab Musannaf Imam Ibn Abi Shaybah, Uqbah bin Amr, seorang sahabat Rasulullah, dia balik ke rumah dia. Tiba-tiba dia dapati di rumah dia ada hadiah yang diberikan kepada dia. Dia pun tanya, siapa beri hadiah ni? Mari mana hadiah ni? Maka kata keluarga dia, alladhi syafa'ata lahu. Orang hak yang mu tolong dia tu beri hadiah ni kepadamu. Orang hak yang mu tolong, dia beri hadiah ni kepadamu. Maka kata Uqbah bin Amr, faqal akhrijuha. Keluarkan hadiah ini daripada rumah aku. Dia kata benda, ata'ajjalu ajra syafa'ati fid dunya? Adakah aku gopoh ingin mendapat ganjaran syafaat aku pada dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji untuk memberi ganjaran kepada orang yang memberi syafaat. Okey, boleh faham tak maksud syafaat ni? Okey, kita buat contoh untuk faham betul syafaat. Sebagai contoh, pada tahun Fathu Makkah, tak silap ingat, pada tahun Fathu Makkah, pemenaklukan kota Mekah, ada seorang perempuan curi. Apabila ada seorang perempuan tu curi, akhirnya orang tahu dia curi. Yang mana orang puang ni adalah daripada keluarga yang mulia di dalam kaum dia. Ada orang puang curi. Baik, yang mana orang puang ni adalah daripada keluarga yang mulia dalam kabilah dia. Jadi puak-puak dia, sudahlah, anak boh kita, sudahlah, kena kerat tangan, sudahlah. Jadi anak orang-orang kampung dia pakai suah hati belaka, dia bimbang dia kena kerat tangan. Maka dia bincang sama-sama dia, kita nak minta siapa hak yang bagi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak yang bagi syafaat kepada kita. Dia cari, oh tengok Usamah bin Zaid adalah orang hak yang paling dekat dengan Rasulullah, orang hak yang Rasul sayang sungguh. Dia pergi jumpa dengan Usamah bin Zaid, supaya Usamah bin Zaid cakap dengan Rasulullah supaya tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada perempuan tersebut. Itu syafaat tu. Dia cari Usamah bin Zaid supaya bagi syafaat. Kita nak faham syafaat ni. Baik. Maka Usamah bin Zaid pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar kepada Rasulullah. Marah Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Adakah mu nak bagi syafaat pada hukum hudud yang Allah Ta'ala tetapkan? Kata Rasulullah, demi Allah, andai kata Fatimah binti Muhammad curi, nescaya aku akan potong tangannya. Punca daripada binasa umat sebelum daripada kamu adalah apabila orang-orang yang mempunyai jawatan yang tertinggi, yang tinggi melakukan kesalahan, diabaikan. Tetapi apabila orang-orang biasa, orang yang komang semana melakukan kesalahan, pakak ambil, pakak serbu untuk menjatuhkan hukuman. Ini punca daripada rosak umat-umat sebelum daripada kamu. Dan sama juga kalau benda tu dilakukan oleh kita, akan rosak kita. Baik, amba nak faham contoh itu yang dinamakan sebagai syafaat. Itu yang dinamakan sebagai syafaat. Jadi untuk malam ni panjang lagi sebenarnya nak baca asar-asar daripada sahabat Rasulullah, daripada tabi'in, yang mana mereka menolak untuk menerima hadiah
daripada orang hak yang mereka itu bagi syafaat takut melakukan dosa. Tapi oleh kerana masa dah habis, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa hak yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.